Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Mudah-mudahan dapat Allah baik. Kemarin ini saya memang pokoknya sangat kadu. Yalah, hari ini kita dah libur jaringnya. Baiklah. Hari ini sebenarnya saya nak ulang gaji ya. Kita nak ulang gaji tanpa Ramadan dan juga bab-bab yang berkaitan tentang Ramadan, sembahyang, mungkin puasa sikit, mungkin nampak Syaban sikit insyaAllah. Dan yang saya edarkan tadi itu adalah tentang bab sembahyang. Baik, pertama sekali berkenaan tentang Syaban, berkenaan tentang Syaban, soalan-soalan yang berkaitan tentang bulan Syaban.
Baik, berkaitan tentang bulan Sya'ban kan, dalam tamu kita nanti, apakah terdapat dalil ataupun amalan-amalan yang boleh kita laksanakan ketika dalam bulan Sya'ban, ya? Tentang puasa Sya'ban, kan? Tentang amalan nisfu Sya'ban. Begitu juga pada bulan Rejab yang lalu, ada amalan-amalan khusus ke ataupun macam mana? Baik, berkenaan tentang puasa Sya'ban ataupun amalan yang mungkin boleh kita sebutkan dalam bulan Sya'ban, sebenarnya dia ada dalil. Dan kalau orang kata tak ada dalil, ada dalil. Semuanya dalil itu secara umum, dan selagi mana dalil itu secara umum, kita masih boleh melaksanakannya, insya-Allah. Ya, tahu. Baik, tentang puasa Sya'ban. Ada atau tak ada puasa Sya'ban? Ada. Dalam buku. Baik, dalam kitab Fiqh Sunnah, Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Sabit, dalam bab Siyam Aktsarus Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW yasumu Aktsarus Sya'ban,
qalat Aisyah ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyam syahr qat illa syahr Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak hari pada bulan Sya'ban. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersabda, berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa penuh satu bulan melainkan pada bulan Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak dalam masa satu bulan, berpuasa banyak hari dalam masa sebulan, yang dalam lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Makna di sini Rasulullah melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Cumanya tak dinyatakan hari yang berapa hari, tak dinyatakan. Cuma Rasulullah dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah memperbanyakkan puasa sunat melebihi bulan-bulan yang lain dalam bulan Sya'ban. Maknanya dalam bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyakkan puasa sunat dalam bulan Sya'ban. Baik, hadis yang kedua sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Seorang sahabat nama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak pernah tengok engkau berpuasa dalam satu bulan daripada bulan-bulan yang lain seperti mana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Maknanya sahabat pun perasan, sahabat nama Usamah bin Zaid, dia perasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dia kata, saya tak pernah tengok Rasulullah banyak berpuasa sunat melainkan pada bulan Sya'ban. Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah bersabda, dzalika syahru yaghfilun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan. Demikian itu adalah bulan yang mana manusia sering al-faq, manusia lalai, iaitulah bulan Sya'ban yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrul tarfa'u fihi al-a'mal, dan dia adalah bulan, ini bulan Sya'ban adalah bulan terangkatnya segala amal kebajikan kepada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Fa uhibbu, dan aku sangat suka, uhibbu, aku suka, an yarfa'a amali wa ana sha'im, dan aku sukalah, aku sangat suka amalan aku diangkat dan aku berada dalam keadaan berpuasa. Ini dalil yang kedua. Ada dua dalil yang merujuk kepada bolehnya kita ni berpuasa dalam bulan Sya'ban. Dan dalil ini kedua-duanya sahih. Rasulullah memperbanyakkan puasa berbanding puasa pada bulan-bulan yang selain daripada bulan-bulan haram, selain daripada bulan-bulan yang bulan Ramadan memang dah wajib dah. Rasulullah juga melebihkan puasa pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban dikatakan Rasulullah memperbanyakkan puasa. Berapa hari tidak dinyatakan. Jadi maka kerana itu ada juga pendapat ulama yang menganjurkan kita meneruskan puasa-puasa yang biasa kita lakukan Isnin, Khamis, kan, 13, 14, 15, ayam mubir dipanggil hari putih. Macam hari ni 13 hari bulan, kan, 13 hari bulan Sya'ban. Betul ke? Kau saya telah. Betul kan? Baik. Maknanya hari ayam mubir, hari putih. Baik. Maka sekaligus bila kita buat puasa Isnin, Khamis ke, puasa hari ayam, hari putih juga, kan,
dalam bulan Syaban, maka insya-Allah akan dapat ganjaran pahala. Maka kerana itu disebutkan dalam fiqh sunnah, kitab fiqh sunnah, bersandarkan dua dalil ini, maka dikhususkan puasa pada hari pertengahan bulan Syaban, puasa nisfu Syaban, dengan menganggap bahwasanya pada pertengahan bulan Syaban itu fadilat dia lebih banyak daripada hari-hari yang lain sebab dia berada di pertengahan bulan. Begitu. Namun tidaklah terdapat sebarang dalil yang benar-benar sahih yang merujuk kepada melebihkan nisfu Syaban, pertengahan bulan Syaban. Cuma di sini ada qaul yang dinyatakan dikhususkan puasa pada 15 hari bulan Syaban. Puasa 15 maknanya hari nisfu Syaban tu kan boleh nak puasa, kerana ada pendapat yang menganggap saja, maknanya zan dia cuma anggap saja tanpa sebarang dalil yang sahih. Dan menganggap dah kata bulan Syaban ni, Rasulullah secara umumnya kata bulan ni banyak fadilat, banyak manfaat, bulan ni terangkat amal ibadat kita. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan dia menganggap 15 hari bulan tu maknanya lebih special daripada hari-hari yang lain kerana dia berada di pertengahan bulan. Namun pendapat ini tidak disertakan dengan dalil yang sahih. Jadi macam mana kita nak buat? Maksudnya pada bulan Syaban secara umumnya umat Islam kena memperbanyakkan amal soleh sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Persiapan nak sambut bulan Ramadan, maka kita kena buat persiapan daripada sudut mental kita, kesediaan kita nak sambut Ramadan. Begitu juga rohani kita, akidah kita, iman kita. Puasa nak main ni, siap lagi aku ni nak puasa, siap lagi iman aku ni nak tahan diri ni daripada lapar dahaga dan buat syahwat ni. Maka bulan Syaban adalah bulan yang sangat baik untuk kita buat persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Namun ada beberapa adab, ada beberapa hukum yang kita kena ambil kira. Baik. Yang tadi ni yang saya cerita ni daripada kitab Fiqh Sunnah. Tulis nama kitab. Biar kita ni ada dalil. Saya cerita bukan cerita saja tapi ada dalil dia. Baik, boleh rujuk dalam kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Sabir. Dalil bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Bulan Syaban Rasulullah memperbanyakkan puasa, cuma tak dinyatakan berapa hari, berapa lama, tidak dinyatakan. Cuma sahabat Sayyidatina Aisyah pun perasan Rasulullah lebih banyak puasa pada bulan Syaban. Begitu juga sahabat nama Usamah bin Zaid pun perasan Rasulullah lebih banyak puasa pada bulan Syaban. Bila dia tanya dekat Rasulullah, Rasulullah kata bulan ni banyak kelebihan. Bulan ni lah terangkat segala amal ibadat kepada Tuhan, dan aku sukalah amalan aku ni terangkat dan aku berada dalam keadaan puasa. Itu. Dan para ulama juga, ada ulama dibawakan dalam ni kaulnya disebutkan pada malam nisfu Syaban, bukan depan, pada hari siang nisfu Syaban dianjurkan berpuasa pertengahan nisfu Syaban dengan menganggap bersandarkan dua dalil yang tadi, banyak kelebihan bulan Syaban. Maka ada ulama yang menganggap 15 hari bulan Syaban adalah lebih spesial berbanding hari-hari yang lain. Namun pandangan ini tidak disertakan dengan dalil yang sahih. Kalau kita tak mau ikut pandangan ni pun, maknanya kita anggap bulan Syaban tu semua spesial. Satu bulan tu maknanya Rasulullah memuliakan. Baik, boleh faham cakap tu? Baik. Buka kitab dulu lah. Baik, hukum hakam dalam bab bulan Syaban ni. Baik, dia ada dalam perbincangan dalam kitab Al-Iqna'. Baik, dalam kitab Al-Iqna' yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini,
dalam kitab Al-Iqna tentang bagaimana pula kalau sekiranya kita berpuasa pada hari-hari Syak. Hari Syak dekat nak Ramadan dah. Begitu juga macam mana pula bagi orang yang dia puasa 15 hari bulan ke atas. Ada hukum agama. Sungguh pun tadi kita kata boleh puasa sebanyak yang mungkin bulan Syaban, tapi dia ada hukum hakam dia. Apa di antara hukum hakamnya? Antaranya ada larangan kita berpuasa pada hari Syak. Hari Syak ni maknanya hari hampir kepada Ramadan, sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Itu dipanggil hari Syak. Okay. Dan larangan ini merupakan larangan yang membawa kepada karahah tanzih. Ini istilah ni, makruh tanzih. Makruh tanzih ni maknanya makruh yang hampir kepada haram. Makruh yang hampir kepada haram. Bahkan kalau kita rujuk semula dalam kitab Rawdatul Talibin, kitab Minhajul Talibin dan kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Al-Majmu' dikarang oleh Imam Nawawi. Ini tiga-tiga ni kitab Imam Nawawi ni, Al-Rawdah, Al-Minhaj, Al-Majmu'. Dia cuma Imam Nawawi yang paling sempurna sekali kitab dia Al-Majmu' lah. Baik, kalau kita rujuk dalam kitab Rawdatul Talibin, kitab Minhajul Talibin, begitu juga Al-Majmu', dihukumkan kaulnya muktamad haram puasa pada hari Syak. Haram puasa pada hari Syak. Yang ni ikut qaul yang muktamad. Qaul yang muktamad ni maknanya pendapat yang paling sahih, yang paling kuat. Haram, tak boleh puasa hari Syak, tak boleh duduk puasa dah, haram. Namun ada juga pendapat yang mengatakan larangan itu berbentuk karahah tanzih ataupun karahah ditahrim. Maknanya makruh yang hampir kepada haram. Maknanya bila makruh ni benda yang dibenci kan, benda yang tak elok lah kalau kita buat. Tak dapat dosa, tapi tinggalkan kita tak puasa hari itu dapat pahala. Itu maksudnya makruh. Tapi bila makruh tahrim, dia lagi atas, lagi dekat dah dengan haram. Dia tak sampai haram, tetapi dia hampir kepada haram. Ya. Kalau 2-3 hari itu sebelum Ramadan jatuh pada hari Isnin atau Khamis, kita ni duk biasa dah dengan Isnin dan Khamis, macam mana tak? Okay, yang tu saya nak contoh ni. Bagus. Okey, yang tu ikut hukum asal kan? Ikut hukum asal puasa pada hari Syak. Kan kalau ikut qaul yang muktamad haram. Ini ikut pandangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Rawdatul Talibin, Minhajul Talibin. Baik, kalau ikut dalam kitab Al-Iqna dihukumkan sebagai makruh tanzih. Iqna dia pun kitab Khatib Syirkini, dia pun salah seorang ulama Syafi'i yang muktabar. Ya. Jadi ikut pandangan dia makruh tanzih ataupun makruh yang hampir kepada haram. Baik, bagaimana pula bagi orang yang sentiasa istiqamah dengan berpuasa sunat, ataupun orang yang ada puasa nazar, ataupun orang yang masih ada berbaki puasa qada? Bolehkah ataupun tidak dia nak sambung puasa lagi di atas 15 bulan Syakban? Dia nak sambung puasa lagi sampai kepada puasa hari Syak ni, boleh tak boleh? Baik, kita tengok apa yang disebutkan dalam kitab Al-Iqna. Illa an yuwafiqa sawmahu 'adatan lah, melainkan puasanya itu telah menjadi kebiasaan baginya. Seperti mana dia berpuasa, seperti puasa Nabi Daud alaihi salam, puasa sehari, buka sehari,
puasa sehari, buka sehari, selang sehari satu puasa. Itu puasa Nabi Daud, puasa yang terbaik. Baik. Ataupun dia sentiasa berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Ataupun Isnin, Khamis yang dia laksanakan itu tiba-tiba jatuh pada hari Syak. Fayuwafiqu sawmahu yang Syak. Duduk tengah puasa Isnin, Khamis, tiba-tiba mai hari Khamis jumpa hari Syak, maka boleh dia berpuasa dengan syarat dia telah pun menjadikan puasa sunat itu sebagai satu kebiasaan bagi dia, bukan baru nak mula. Kan? Ni esok ayat ni kan, Sabtu esok kan, 15 bulan dah. Nak kuliah ni esok baru nak start puasa Syaban. Jadilah kalau kita memang tak pernah puasa, tak boleh puasa. Baik, kita sambung lagi sikit. Ini kerana ada terdapat khabar. Khabar dia bukan hadis. Khabar mungkin kata-kata sahabat. Macam tu. Dia bila kita mengaji, satu kena faham istilah, satu lagi kena amanah daripada sudut sumber yang kita ambil. Maksudnya kalau hadis itu hadis yang dhaif, kita kena kata hadis itu dhaif. Kalau hadis itu hadis yang sahih, kita kena kata hadis itu sahih. Kita tak boleh kata Rasulullah SAW bersabda, kita pun tak tahu daripada mana sumber itu diambil. Itu yang kita kena belajar sikit lah itu, supaya kita dapat pegang benar-benar yang sahih, yang betul lah. Baik. Okeylah. Yang tu kalau sekiranya, saya ulang lagi, baik, kalau sekiranya seseorang itu telah membiasakan diri dia dengan puasa sunat, seperti puasa sunat Nabi Daud, buka sehari senang sehari, puasa sehari senang sehari, ataupun puasa Isnin Khamis, dan puasa Isnin Khamis itu jatuh laga dengan hari Syak, maka dia boleh puasa walaupun pada hari Syak, kerana dia orang yang sentiasa berpuasa sunat. Baik. Begitu juga bagi sesiapa yang masih ada puasa qada, yang masih ada puasa qada ataupun masih ada nazar, puasa nazar. Nazar maknanya puasa itu telah dijadikan dia sebagai wajib, asalnya sunat, tetapi sebabkan dia bernazar atas sesuatu perkara yang tidak diharamkan di sisi syarak, bukan bernazar atas perkara maksiat, maka wajib ke atasnya menunaikan puasa tersebut. Bagi orang yang tadi ni, yang pertama tu untuk puasa sunat, yang ni yang wajib lah. Siapa yang masih ada lagi puasa wajib dia, itu puasa qada, yang dia tak qada lagi puasa nazar, maka masih juga boleh melakukan puasa walaupun pada hari Syak. Okey, ini apa? Selagi mana dia ini tidak mengerjakan puasa pada hari yang memang dah hari raya, boleh puasa tak? Tak boleh tak? Hari Syak tu kira sepatutnya tak boleh, tapi dibolehkan sebab mereka ni ada puasa qada, mereka ni dah biasa puasa dan mereka sayang nak tinggal, boleh puasa. Kerana terdapat khabar, balik semula tadi, kerana terdapat satu khabar, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Terdapat satu khabar yang menceritakan janganlah kamu mengawalkan Ramadan, janganlah kamu mengawalkan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau 2 hari lebih awal. Okay. Melainkan seseorang yang berpuasa, yang sememangnya sentiasa berpuasa, maka dia boleh berpuasa. Boleh? Memang.
Disebabkan ada larangan ni, sebab tu kita tak boleh buat. Kalau tak ada larangan, apa boleh buat? Kan? Sebab al-aslu fil ibadah apa? Ini kaedah fiqh ni, ngaji banyak ni. Semua tempat ngaji ni. Pilih mana pun jumpa muka yang sama juga. Okey. Kan pilih mana pun muka ni juga. Sebab al-aslu fil ibadah apa? Asal sesuatu ibadat ikut kaedah fiqh. Asal sesuatu ibadat ni apa? Dilarang, ya. Al-man'u. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal sesuatu ibadat itu dilarang. Dia lawan dengan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu perkara itu adalah harus. Saya ulang lagi. Asal sesuatu perkara adalah harus. Tetapi asal sesuatu ibadat adalah dilarang. Apa maknanya? Asal sesuatu perkara adalah harus sehingga datang dalil mengharamkannya, baru tak boleh. Kita nak makan apa? Makan. Ikut suka apa nak makan? Makan. Sehingga datang dalil pengharaman. Jangan makan bangkai, jangan makan khinzir, jangan makan benda-benda yang tak ada larangan. Kita bebas nak buat. Kalau ingin nak pergi mandi kolam air panas, mandi. Tapi kena jaga hukum dia. Kan nak buat apa pun buat. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam kerjaan kita harian, kita terpulang nak buat apa pun buat. Sehinggalah datang dalil mengharamkan. Nak cari rezeki, cari. Sehingga datang dalil, padahal dalil bagi kita haram cari sumber rezeki yang haram. Tak boleh. Tak boleh mencuri. Tak boleh. Tetapi dalam bab ibadat, asal satu ibadat itu dilarang. Sehingga datang dalil membolehkannya, baru dia buat. Asal ibadat tak boleh buat. Kita tak boleh nak mereka-reka ibadat ni, melainkan datang dalil untuk boleh buat, baru kita boleh buat. Lepas tu kita kena mengaji. Kan? Teringin sangat ni, tak sabar hari ni hari Jumaat. Ustaz, saya nak sembahyang Jumaat dah hari ni. Tak sabar, boleh tak? Tak boleh. Kan? Haji Bim macam mana pun nak sembahyang Jumaat, orang seorang ramai. Kan? Tak boleh sebab belum masuk waktu. Itulah dia. Begitu juga dengan puasa ni. Maknanya asalnya kalau benda ibadat ni dia dilarang, sehingga datang dalil bagi boleh buat, baru boleh. Macam tu juga dengan bab puasa yang kita bincang ni. Kalau sekiranya ianya adalah puasa yang kita sentiasa buat, kita boleh buat walaupun hari Syak. Ataupun puasa kita puasa nazar, puasa qada, kita juga boleh buat walaupun sampai hari Syak. Tetapi dia bagi orang yang tidak ada sebab, dia tak ada puasa nazar, dia tak ada puasa qada, semua dah settle dah, dan dia pun tak biasa untuk puasa-puasa. Hari ni baru teringin nak puasa, dia lambat dah. Fala yasihu. Falau saumahu bila sabab, dan jikalau dia berpuasa tanpa sebab, lam yasihu, tidak sah puasa. Seperti mana puasa pada hari raya diharamkan puasa pada hari raya. Hukum dia sama macam puasa hari raya. Maknanya bagi orang yang tak biasa puasa, tak bolehlah puasa lepas 15 hari bulan. Adapun puasa sampai hari Syak, tak bolehlah nak puasa sebab dia tak termasuk dalam golongan yang dibenarkan berpuasa. Melainkan dia memang puasa Isnin Khamis, okey, Quran tak ada masalah. Melainkan dia memang berpuasa macam Nabi Daud, sedang saya puasa Isnin, tak apa, boleh buat. Dia ada qada, boleh buat. Tapi orang yang tak ada apa-apa, Isnin Khamis pun dia memalah. Malah, bukan malah Ustaz, tak ada masa, tak sempat mengusaha. Tak apalah. Itu adab yang kita nak kena beritahu ni. Maknanya atas 15 hari bulan Syaban, siapa-siapa yang tak membiasakan diri dia dengan puasa-puasa sunat, dilarang bagi dia untuk puasa sunat. Begitu. Falau shamahu bila sababin, kalau dia berpuasa tanpa sebab, lam yasih, tidak sah puasanya itu. Seperti mana orang yang berpuasa pada hari raya telah dijemahkan
oleh para ulama akan hukumnya sebagai haram. Macam hari raya juga, hari raya kita puasa 1 hari bulan Syawal, rajin terlebih pula dah. Tak sabar nak pergi puasa 6 katanya. 1 bulan Syawal dah puasa dah. Haram puasa secara ijma' ulama. Ijma' maknanya sepakat, ulama semua sepakat haram puasa hari raya. Rajin menyambut, jangan puasa pagi raya tu. Hari raya tu tak apa. Baik. Begitu juga kepada sesiapa yang dah biasa puasa sunat, maka dia juga harus bagi dia untuk berpuasa pada nisfu as-tsani, maknanya 15 yang kedua bulan Syaban dia boleh sambung puasa. Siapa yang dah biasa puasa, dia boleh sambung puasa. Tak ada masalah sebagai puasa sunat. Tetapi ini kaul yang membolehkan bahwasanya boleh puasa 15 kedua dalam bulan Syaban, kaul itu dhaif. Kaul yang lebih sahih adalah haram tanpa sebab. Jadi kita kata maknanya haram kalau siapa yang dah nak puasa, yang tak biasa puasa, dia baru nak puasa, tak boleh dia puasa. Haram. Ini kaul yang paling sahih. Hari 16 ke atas tu tak puasa. Melainkan siapa-siapa yang biasa puasa, siapa-siapa yang masih ada qada boleh teruskan puasa macam biasa. Senin Khamis bolehlah, siapa yang biasa puasa Senin Khamis boleh teruskan. Tapi siapa yang tak biasa dengan benda-benda ni, dia tak boleh puasa. Dihukumkan dengan qaul yang sahih, yang paling sahih, hukumnya adalah haram. Ada juga yang mengatakan boleh, tetapi wajah itu dhaif. Hari 15 tu kata hari 15 kalau nak puasa kita boleh pegang sandakan dalil fiqh sunnah tadilah. Maknanya yang kata ada ulama yang berpendapat kelebihan 15 bulan tu, maknanya disebabkan 15 bulan dia lagi special daripada hari-hari yang lain. Tapi dalil dia tu tak disertai dengan dalil sahih, cuma dalil umum lah kelebihan puasa Syaban yang Rasulullah kata tadi tu. Itulah. Boleh. Okey. Katalah pula coba sebelum. Katalah pula tiba-tiba Syaban tu tiba-tiba masuk. Kita ni apa? Ada orang bagi tahu, saya semalam saya mimpi lah esok ni Ramadan. Boleh percaya tak mimpi tu? Dan orang yang berpuasa itu dia kata saya mimpi semalam saya bermimpi jumpa Rasulullah. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Dan dalam mimpi dibagi tahu kepada saya esok Ramadan. Dipakai. Biasa. Okey, yang ni dalam kitab Furu' al-Masail. Kitab Furu' al-Masail yang disebutkan oleh Syekh Al-Fatani. Baik, sajalah saya ambil kongsikan sekadar pengetahuan juga. Adapun mengenai mimpi seseorang bertemu Rasulullah SAW dan baginda memberitahu esok ialah permulaan Ramadan, tidak boleh kita amalkan kerana tidak ada keyakinan pada mimpinya. Boleh jadi sabdanya itu bukan daripada Rasulullah. Kita mengesyaki pada sabdanya, cuma barangkali tidak yakin tentang mimpinya dan juga ingatannya. Kita tak sanksi pada dia mimpi jumpa Rasulullah. Kalau betul jumpa Rasulullah, memang betul jumpa. Cuma takut ingatan dia, serta dalam mimpi tu kukut mimpi dia yang lain. Kukut mimpi dia orang yang tu, maka disebut di sini tidak juga boleh kita ambil sebagai hujah. Dalam kitab Furu' al-Masail. Betul, orang yang nak tentukan Ramadan ni dia mestilah orang yang adil. Saya menyimpan buku besar raja-raja dengan ini mengijtihadkan. Dia mesti yang tu, mesti orang yang adil, orang yang memang dalam bidang dia lah. Sebab tu
perbincangan yang kalaulah kata orang yang buat tu penyimpan rumah besar raja-raja, tiba-tiba dia tarik, dia kata esok Ramadan, tiba-tiba dia kata esok tak Ramadan, macam mana? Maka kenalah diteliti balik. Kena diteliti balik kalau sekiranya pengakuannya itu setelah orang lain telah mula berpuasa walaupun tidak diputuskan oleh hakim, ya, ataupun sudah diputuskan oleh hakim tetapi belum lagi memulakan puasa, ya. Dia dah bagi tahu, dia kata esok puasa, kan? Lepas tu yang dia habaq tu masa orang dah duduk puasa lah, esok tu orang dah puasa lah, baru dia habaq kata ni tak masuk di Ramadan. Dia tarik balik, ya. Walaupun perkara tu tak diputuskan oleh hakim ataupun sudah diputuskan oleh hakim tetapi belum lagi memulakan puasa, hakim dah kata hari ni tak puasa lagi, kan? Dan belum lagi mula puasa, maka tak perlulah diambil kira penalikan balik pengakuannya. Maknanya tak kira lah, pengakuan dia tu tak kira lah, dia tarik balik tu tak kira lah. Tidak perlu dihiraukan, bahkan wajib meneruskan puasa seperti biasa kalau jadi macam tu. Tapi jarang sangatlah jadi. Biasanya memang betul-betul kufur lah. Tak bisa lagi jadi penyembah rumah besar raja-raja umum 2 kali. Kan? Malam ni dia kata tak esok puasa, mana esok lah dia kata esok tak puasa, tak puasa lagi. Baik, itu dalam bab puasa Syaban dan Ramadan. Baik, kita masuk seterusnya pada perkara-perkara yang bid'ah dalam bulan Syaban. Saya buka dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin, pernah dengar kitab ni? I'anatul Talibin, salah satu kitab rujukan para ulama juga dalam mazhab Syafi'i. I'anatul Talibin. Baik, dinyatakan pula ada beberapa ibadat yang merupakan bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Bid'ah pun ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah apa? Macam kita baca Yasin 3 kali nisfu Sya'ban tu, itu memang bid'ah, Rasulullah tak buat, tetapi ianya hasanah kerana baca Yasin secara anjurannya memang ada hadis, kan? Baca Quran memang ada anjuran dia dalam agama kita. Cumanya bila kita tetapkan 3 kali, lepas tu kita sandarkan kepada Rasulullah, itu tidak benar, tak boleh. Melainkan kalau kita sandarkan kepada para ulama, ini amalan para ulama, okey, tak apa. Jangan sandarkan kepada Rasulullah, kerana Rasulullah memang tak terdapat hadis yang sahih membuktikan Rasulullah baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Cuma kita buat amalan ini di atas amalan para ulama, ulama yang buat perkara ni. Kemudian terpulanglah kepada kita, kita nak buat baca 3 kali ke, 5 kali ke, sekali ke, 1 kali ke. Yang paling penting baca Yasin bagi betul dan bertajwid elok. Tak mau ulul baca tunggang langgang, kita dilaknat oleh Al-Quran, dilaknat oleh Allah Ta'ala disebabkan bacaan kita. Duk ulul baca 3 kali kan, nerah baca dah. Masa pula maghrib isyak ya. Nerah apa? Tak tunggang langgang habis. Benda tu kita bimbang tak dapat pahala tetapi dapat dosa. Jadi tak ada masalah siapa yang nak baca Yasin 3 kali pun baca Yasin 3 kali. Bagi siapa yang langsung tak pandai baca Quran, dia pandai Yasin saja, okey, dia baca Yasin. Kan? Kita berpegang kepada dalil umum sebagaimana Ustaz Rijal yang kata dalam bab amalan bulan Syaban, kita amalkan semua hadis-hadis yang sahih secara umum. Isnin Khamis dan sebagainya itu secara umum, itu memang hadis yang sahih. Begitu juga Yasin itu pun kita pegang dalil umum. Baca Quran ni, apa? Fa idza qara'tal Quran fasta'id billah, kalau kamu baca Quran bertawakal kepada Allah Taala. Mana anjuran baca Quran itu ada. Bacalah Quran, tak apa. Cuma jangan kita sandarkan amalan tu mesti baca 3 kali. Tak baca berdosa, salah. Maka tak ada masalah. Siapa tapi tak baca Yasin 3 kali pun tak apa, nak baca Yasin sekali pun tak apa, nak baca surah lain pun tak apa, tak ada masalah baca Quran. Baca majlis yang bagian ni malam esok insya-Allah nak paksi kita, anjuran paksi kita dengan
apa gabungan dengan AJK Masjid Seri Ambangan USN. Sebelah USN Masjid Putih, kita buat majlis berselawat dan qasidah bersama Syekh Rahimuddin. Kalau besok tak baca Yasin lah, tapi selawat okey lah. Apa? Jadi nak buat Yasin. Apa nak main selawat? Selawat. Masjid Seri Ambangan malam besok insya-Allah. Hari Syaban lah. Sabtu Malahan malam besok lah insya-Allah. Lepas maghrib tu tak salah saya bersama dengan Syekh Rahimuddin. Untuk iklan awal Ihlah orang tak apa. Baik, di antara bid'ah yang mazmumah yang kita kena elak, antaranya disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, ada orang yang mengatakan terdapat solat raghaib. Pernah dengar solat raghaib? Solat raghaib ialah solat 12 rakaat. Okey. Di antara waktu maghrib dan isya pada hari malam hari Jumaat minggu pertama pada bulan Rajab. Hadis tu maudhu'. Maudhu' ni maknanya palsu, dia tipu. Langsung tak boleh amal. Kalau dhaif boleh amal kan? Dhaif ada dhaif boleh amal lagi, tapi tak boleh buat hujah. Tapi bila main maudhu' ni lebih teruk dah daripada dhaif. Dia kan dhaif dah, maudhu' ni palsu, dia reka ya. Tipu, dia tipu kita kata benda tu ada padahal benda tu tak ada. Maka haram kita beramal. Dan kalau ada orang kata ada solat raghaib, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan larangan dia bahawasanya solat raghaib ini adalah termasuk dalam bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Apabila solat raghaib, solat 12 rakaat di antara maghrib dan isya pada malam hari Jumaat minggu pertama bulan Rejab. Dapat dah Ustaz. Sekali lah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga malam nisfu Sya'ban, solat pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat juga tidak terdapat dalil yang sahih, bahkan dalil itu maudhu', palsu, tipu. Jangan buat. Memang tak pada saya dah buat sesuatu ya. Jangan jawab macam tu bagi orang yang maknanya ni buat dengar ni, tapi kena ingat kita buat mesti ada dalil. Kalau dalil tu dhaif boleh buat tapi kalau dalil tu maudhu' tak boleh buat dah, haram beramalan, tak boleh. Baik, saya ulang balik. Yang tadi solat raghaib, yang ni solat pada malam nisfu Sya'ban. Esok ni orang yang buat amalan yang rapuh ni, depa ni bersandarkan pada dalil yang maudhu', palsu, tipu. Tak ada semayang sunat Sya'ban 100 rakaat. Tak ada. Nisfu Sya'ban. Semayang sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat tak ada. Memang tak terdapat dalil Rasulullah semayang nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ya. Kenapa? Ya. Tak Islam. Okey. Allahu'alam. Saya tak berani nak kata lebih-lebih lah. Maknanya saya kata cakap apa yang saya tahu. Kalau benda tu ada, mungkin ustaz tu dalam kitab kita lah. Ada banyak kitab lagi. Kalau dalam kitab sunat, kalau dia disertakan dengan dalil hadis apa? Hadis sahih, dia beramal tak apa. Ya, pendekatan saya, selagi mana kita tak jumpa dalil yang sahih, kita ambil pendekatan KIV dulu. Kita postpone dulu benda tu. Kita buat yang sahih pun banyak lagi yang kita tak buat. Kan? Kita buat yang sahih. Yang tu mungkin kena cari lagi ke, tanya lagi ustaz ke apa semua. Kita buat hati nak buat, baru kita buat. Kalau tak rasa tak buat hati ni, happy dulu. Kan? Kita buat yang kita yakin. Allahu'alam tentang tu lah. Kena tengok dalil dia lah. Tapi yang kat sini 100 rakaat, bukan 12 rakaat, 100 rakaat. Di nisfu Sya'ban 100 rakaat tak ada. Begitu juga sembahyang sunat hari Jumaat pada Ramadan yang terakhir, minggu keempat Ramadan, hari Jumaat Ramadan yang terakhir.
sebanyak 17 rakaat dengan niat mengqada sembahyang 5 waktu yang tidak terqada olehnya. Yang ni dia ada